Maka di dalam usaha dan ikhtiar Allah Ta'ala beri untuk membuat amalan untuk mengisi masa di antara kehidupan dan kematian di atas muka dunia ini diisi dengan amal taat. Ada orang diberi peluang hidup dan mati, ada orang tak ada sempat hidup dah mati awal-awal lagi dalam perut lagi tak pernah tengok dunia. Ada orang lama sangat hidup, ada orang sebentar hidup, tidak lain tidak bukanlah kata hidup yang panjang itu orang yang bertuah, bukanlah kata hidup yang pendek itu orang yang celaka. Yang menentukan kebaikan dan kecelakaan bertuahnya seseorang itu berdasarkan amalnya. Tetapi katanya Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik pekertinya, akhlak dan perangainya. Dan sejahat-jahat orang-orang yang panjang umurnya tetapi jahat perangai dia. Banyak dosa yang ia buat atas muka dunia. Maka wafat Rasulullah ni tak boleh nak buat macam mana. Sahabat, kalau menurut keinginan sahabat tak usir Rasulullah wafat. Tak boleh terima dalam hidup dia orang yang paling ia sayang, orang yang paling ia suka, orang yang paling ia minati meninggalkan dia, meninggalkan jasad dia, meninggalkan kita. Sekalipun doa dia, istighfar Nabi sentiasa berada dengan kita, sunnah Nabi sentiasa berada dengan kita, tetapi jasad Rasulullah berpisah dengan sahabat. Sehingga katanya Sayyidina Aisyah, tak adalah satu ujian yang paling besar bagi sahabat-sahabat Nabi kecuali berpisah dengan Nabi, iaitu kematian Nabi. Dia diuji dengan peperangan, dia uji dengan susah, tak apa lagi sahabat boleh bertahan. Tetapi apabila Rasulullah meninggalkan sahabat, maka hari itulah hari yang paling menduka cita bagi sahabat-sahabat dan bagi orang Islam pada masa itu. Maka sahabat-sahabat sehingga ada setengah tak boleh mengawal perasaan. Antaranya sahabat besar iaitu Sayyidina Umar. Apabila mendengar kata Rasulullah telah meninggal, maka Sayyidina Umar tak boleh menerima kenyataan. Kerana apa? Rasulullah ni tak ada lah manusia yang paling ia sayang, paling dia gapo, dia tiba-tiba meninggalkan dia. Maka dia pada hari itu seolah-olah tak boleh mengawal perasaan dia, cabut pedang dia. Sayyidina Umar cabut pedang dia dan berkata kepada semua sahabat pada masa itu yang tengah sedih dengan kematian Rasulullah. Dia kata, wahai sahabat-sahabat, siapa dia yang berkata Rasulullah mati, aku akan pancung kepala dia. Saya tak saya dengar perkataan Rasulullah mati. Sekarang Rasulullah pergi munajat sebagaimana Nabi Musa munajat dengan Allah di Bukit Tursina selama 40 hari. Jangan bimbang, Rasulullah akan kembali. Rasulullah akan kembali. Saya tak boleh nak terima perkataan. Siapa dia yang berkata Rasulullah meninggal, saya akan pancung dengan pedang. Maka semakin sedihlah sahabat. Tak boleh nak berkata apa-apa. Sayyidina Umar buat kenyataan macam tu, maka gilah sahabat pergi mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak ada pada masa tu di tempat kematian Rasulullah. Maka dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mari daripada jauh pergi jumpa Rasulullah. Banyaklah cerita ni, macam panjanglah cerita dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tubik. Lepas pada masuk pergi temu dengan Rasulullah, pergi tengok Rasulullah, maka keluar bertemu dengan sahabat di hadapan Rasulullah ramai penuh. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah tiada. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala tetap ada dan tidak akan mati selama-lamanya. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar pun sebut satu ayat Quran. Nama innaka lamayitun wa innahu lamayitun. Nama, sesungguhnya kamu Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua juga akan menjadi mayat. Maka ayat Quran ni barulah Sayyidina Umar, seolah-olah Sayyidina Umar kata, aku baru dengar ayat Quran ni, aku tak perasan sedangkan ayat Quran ni sudah lama aku baca. Allah Ta'ala sudah beritahu awal lagi Nabi Muhammad ni akan mati. Innaka mayitun, sesungguhnya Muhammad kamu ni akan jadi mayat, akan jadi jenazah. Nama, maka barulah Sayyidina Umar lega dan dapat kawal perasaan dia. Tu Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling teguh sekali hati dia apabila mendapat berita akan kematian Nabi. Maka dialah paling terasa kehilangan Nabi, tetapi dialah yang paling kuat dapat mengawal perasaan. Ada sahabat apabila dengar peristiwa Nabi mati, dia kata saya tak ada faedah lagi hidup. Maka pesel lah sahabat tu. Sahabat lain ingat dia pesel, rupanya meninggal beserta Nabi. Ada orang menangis 3 hari 3 malam. Pesel Sayyidina Osman dengar peristiwa Rasulullah meninggal, rebah pesel. Bangun pula pesel lagi. Begitulah perasaan sahabat sehingga ke suasana begitu menyedihkan. Tu perasaan Rasul sahabat dengan
Rasulullah pada hari kewafatan Rasulullah. Tak ada lah peristiwa yang paling menyedihkan. Sayyidina Aisyah kata Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat apabila Allah Ta'ala tariknya orang yang paling ia sayang, orang yang paling berkat atas muka dunia, orang yang paling disayangi Allah, orang yang paling tak tahulah semua benda di sisi Rasulullah diambil Rasulullah kepada Rafiqul A'la. Katanya Rasulullah kata, aku ingin bertemu Tuhanku yang maha tinggi. Rafiq maknanya saing dan sahabatku, maknanya Tuhanku yang paling tinggi. Maka Rasulullah meninggal ke dunia ini memilih kematian. Kerana kematian itu adalah saat berjumpa seorang kekasih dengan kekasihnya. Saat itulah kita tidak ada gangguan di antara makhluk apabila berpisah dengan makhluk dan menuju kepada Tuhannya. Sebab itulah orang sufi kata hari kematianku adalah hari aku bertemu dengan kekasihku, hari yang paling aku nantikan. Itu bagi orang yang mengasihi Allah dan Allah Ta'ala kasih kepada dia. Tetapi bagi musuh Allah, bagi orang yang buat dosa atas muka dunia, kematian itu menakutkan. Kerana dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan menjawab semua apa yang ia buat atas muka dunia. Maka hari kematian, bukan mati itu menakutkan, tetapi selepas kehidupan, selepas daripada kematian. Kerana hidup selepas mati itu adalah hidup yang sebenarnya. Hidup sekarang bukanlah hidup yang sebenar. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat adalah sebenar-benar hidup. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Maka Rasulullah berpindahlah alam daripada alam dunia, alam berserta dengan jisim dan jirim. Maka Rasulullah berpindah ke alam barzah, berpindah ke alam akhirat. Maka itulah alam sebenar, tempat tinggal kita semua. Asalnya kita berada daripada alam syurga dan alam akhirat. Dunia adalah tempat persinggahan. Abiru sabilin kun abiru sabilin. Kata ke Nabi Muhammad, jadilah kamu dunia ini seperti orang berlalu sahaja. Berlalu menyinggah satu tempat dan berhenti sebentar untuk lelah. Kemudian dia akan meneruskan perjalanannya. Maka kita berhenti lelah di atas muka dunia. Apakah persiapan kita untuk menghadapi kematian? Rasulullah mati pada mana-mana waktu pun tidak ada masalah bagi dia. Kita ni kalau mati pada mana-mana waktu menjadi kebimbangan. Wafat Rasulullah. Semua ulama dan semua umat menyatakan Rasulullah ini wafat. Yakni ruh Rasulullah berpisah daripada jasad Rasulullah. Bilakah? Ada sebut. Ketika kita sebut dah saat ni pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal pada lewat hari, maknanya petang dah Rasulullah meninggal. Daripada Anas bin Malik berkata, ia akhir pandangan yang aku melihat kepada Rasulullah, katanya Sayyidina Anas. Pandangan palinglah aku tengok Rasulullah dalam keadaan tubuh hidup lagi pada hari Rasulullah mengangkat sitarnya, mengangkat langsir rumah dia pada hari Isnin ketika sembahyang subuh. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada sahabat-sahabat, maka diangkat sitar Rasulullah ingin melihat sahabat-sahabat dia. Maka aku melihat kepada muka Rasulullah seolah-olah seperti sehelai kertas, maknanya putih bersih comel molek Rasulullah. Maka manusia-manusia, yakni sahabat lain yang berada di belakang Sayyidina Umar, maka gementar seolah-olah nak berhenti daripada semayang kerana begitu gembira. Dah 10 hari dah dia tak tengok Rasulullah. Rasulullah 2 hari bulan mula sakit, 10 hari Rasulullah sakit. 12 hari bulan tu Rasulullah sempat tengok sahabat dia lagi. Maka Rasulullah memberi isyarat kepada sahabat-sahabat supaya tetap ke kedudukan dia sembahyang sampai habis dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dengan sahabat. Pada masa tu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Maka Rasulullah pun melabuhkan tirai dia. Rasulullah pun lepas tirai dia. Lepas pada tu Sayyidina Anas kata, aku tak tengok dah Rasulullah. Tengok-tengok Rasulullah sudah meninggal dah. Maka meninggallah Rasulullah pada akhir hari itu, akhir hari Isnin. Rasulullah subuh tu sempat melihat sahabat, akhir hari Isnin itu Rasulullah meninggal. Daripada Sayyidina Aisyah, ni antara orang yang duduk cara Rasulullah ketika Rasulullah dekat nak meninggal. Sayyidina Aisyah
Sayyidina Fatimah. Keluarga Rasulullah lah, menantu dia Sayyidina Ali. Sebab itulah hadis perkataan yang paling Rasulullah lewat sekali ucap, khilaf ulama. Sayyidina Ali riwayat ke inilah akhir percakapan Rasulullah. Sayyidina Aisyah kata inilah akhir percakapan. Sahabat lain Sayyidina Fatimah pun kata inilah akhir percakapan. Jadi masing-masing berdasarkan apa yang ia alami. Sayyidina Ali tengok Rasulullah ingat meninggal dah, Rasulullah ia pun lepas Rasulullah pergi tubik cara orang lain. Mari pula Sayyidina Aisyah kau apa dia. Jadi riwayat-riwayat ni bermacam-macam mengenai apakah kalimah yang Rasulullah sebut akhir sekali. Ni cerita Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata aku menyandar ke Rasulullah kepada dadaku. Rasulullah sakit, Sayyidina Aisyah suruh nyandar di dada Rasulullah. Ada riwayat kepada paha Rasulullah, paha Nabi, paha Sayyidina Aisyah. Rasulullah nyandar di hijrul Rasulullah, maknanya di pangkuan Rasulullah, di pangkuan Sayyidina Aisyah. Maka Rasulullah minta bekas untuk dia kecing lah, qada kecing. Maka Sayyidina Aisyah pun bawa lah bekas. Ya biasalah orang sakit ni dia ada bekas untuk dia kecing. Orang Arab pun lagu tu tradisi dia. Dia ada satu bekas bawah katil dia, kalau dia nak kecing cakap dia nak tobek luar rumah, bahayalah tengah malam. Maka dia kecing dalam bekas. Maka dia letaklah bawah. Maka Rasulullah apabila sakit lagu tu lah, Rasulullah demam panas. Dan Rasulullah kematian dia juga ulama kata mati syahid kerana dia pernah diracun. Diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Ketika Rasulullah diajak makan dengan sahabat-sahabat dia oleh seorang perempuan Yahudi. Maka Rasulullah pergi. Maka dijamu Rasulullah dengan kambing. Kambing ni Rasulullah paling suka daging kambing sebelah depan, kaki sebelah depan, sebelah kanan depan ke, sebelah kiri ke, penting sebelah depan. Maka Yahudi itu tahu Rasulullah suka berehi sangat daging kambing paha kambing depan, maka diletak racun yang sangat banyak pada paha tu. Maka kerana apa? Maka apabila lagu tu diberi racun, maka apabila sampai hidangan tu daging kambing, maka Rasulullah pun nak makan lah. Rasulullah ambil nak makan. Apabila Rasulullah pergi baca bismillah makan, nak makan, maka sahabat pun ambil makan. Apabila sahabat lain makan dah, Rasulullah acu nak letak di mulut dia, tiba-tiba daging kambing tu bercakap dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan makan saya sudah diracun. Maka Rasulullah letak semula daging kambing tu. Rasulullah kata kepada sahabat dia, berhenti makan. Maka ada sahabat hok makan dah, maka mati tiba-tiba serta-merta. Racun tu terlalu sangat bisa. Mati sahabat dia. Ada 2, 3, 4 orang meninggal serta-merta kerana termakan racun oleh Yahudi itu. Maka Rasulullah kata, panggil siapa dia yang menghidarkan daging ni. Marilah seorang perempuan Yahudi. Dia kata, ya Rasulullah kata, kamu yang bubuh racun kepada ni. Maka perempuan Yahudi itu kata, ya. Kerana apa mu letak racun? Perempuan Yahudi itu kata, saya nak uji kamu. Kalau kamu betul mendakwa kamu ni sebagai Nabi, kamu tidak akan terkesan dengan racun tu. Rasulullah sempat kekeh. Apabila Rasulullah kekeh tu, maka daging tu berbunyi sorok. Maka terkena juga Rasulullah racun sedikit. Maka katanya Rasulullah katanya Yahudi itu, kalau kamu betul-betul seorang Nabi, racun tu tidak akan memberi kesan kepadamu. Betul sungguh racun tu tidak memberi kesan kepada Rasulullah. Maka sekalipun lagu tu Rasulullah maaf dari sudut diri dia, tak apalah, mu nak racun aku maafkan kamu. Manakala sahabat lain, perempuan Yahudi saat ni dihukum kisah bunuh semula kerana membunuh sahabat-sahabat lain. Tetapi katanya Nabi, dekat akhir dia nak meninggal, Rasulullah kata racun Yahudi perempuan yang beri saat ni ada beri kesan juga. Terasa lagi bisa-bisa racun itu. Maka tujuan apa dia? Diberi juga kesan racun itu supaya Rasulullah meninggal mendapat pahala besar, itu meninggal dengan bentuk mati syahid. Kerana kalau Rasulullah mati biasa mungkin pahala kurang, tetapi kalau dapat gelaran lagi mati diracun, dapat mati pahala mati syahid. Maka lepas pada Rasulullah kecing, Rasulullah pun meninggal, katanya Sayyidina Aisyah. An Aisyata annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahum fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fi qadahi summa yamsahu wajahu bil ma' summa yaqulu Allahumma inni ala munkarat au qala ala sakaratil maut. Berkata Sayyidina Aisyah, sesungguhnya ia berkata, aku melihat Nabi, dia yang menguruhkan Nabi, sedangkan dia setengah nazak
nak meninggal dunia, di sisinya ada satu bekas yang diisi air. Rasulullah di samping dia nak meninggal ada satu bekas yang dia celuk tangan dia dan dia camuk semua di buka. Sunat kita apabila orang nak meninggal, kita celuk tangan, sapuh ke muka dia supaya dia tak rasa sangat sakitnya nak meninggal. Maka Rasulullah menyapuh muka dia dengan air tadi, menyapuh. Kerana beratnya kematian. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah tolonglah aku mengenai sakaratil maut, mabuknya mati, sakitnya. Rasulullah ni, padahal Rasulullah lah yang paling halus malaikat maut mencabut nyawanya, paling halus sekali. Maka setara halus pun Rasulullah merasai begitu sakit. Sehingga Sayyidina Aisyah berkata, kalau orang kata mati itu tidak sakit, aku tak percaya. Kerana Rasulullah yang paling lembut sekali pun terasa sakitnya. Aku tidak pernah cemburu akan mudahnya mati selepas aku tengok Rasulullah sendiri sakit mati. Semua orang akan sakit mati. An Aisyah qalat, la agbitu ahadan bihaunil mauti ba'da allazi ra'aitu min syiddatil mauti Rasulillah. Ni anak sebut. Aku tidak pernah cemburu dengan seseorang pun dengan mudahnya mati selepas aku sendiri melihat akan payahnya Rasulullah mati. Orang kata mudah mati, tak ada. Rasulullah mati sakit. Maka aku tak pernah rasa berdeki sebab tak ada istilah mati ni mudah. Kecuali ada riwayat siapa dia yang mati syahid perang fi sabilillah, maka kematian dia rasa seperti digigit oleh seekor semut. Sakit, mati selalu. An Aisyata wallahu a'lam.